So bagaimana 1 sen ni dia make sense. Okey. Jadi tuan-tuan, seperti mana saya katakan tadi, setiap merchant yang nak iklankan dia punya perniagaan dalam aplikasi kita, tak perlu bayar 1 sen pun, cuma mereka kena tawarkan sedikit persen. Jadi persen ni anggapkan sebagai kos pengiklanan, sebagai kos pengiklanan. Jadi mereka kena bagi persen. Berapa persen nak bagi terserah pada mereka. Nak bagi 5% ke, 10% ke, 20% terserah pada mereka. Jadi minimal kita minta 3% lah, paling minimal lah. Daripada berapa duit yang kita dapat daripada persen ni, duit ni kita akan agihkan, sistem akan agihkan duit ni so, kepada kita punya komuniti. Contohnya 50% daripada berapa nilai duit ni akan dibagikan kepada pengguna punya pool. Manakala 20% daripada nilai duit ni akan dibagi kepada business partner punya pool, dan baki 30% lagi ini kepada 1 sen selaku platform provider untuk cover kita punya overhead kita. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan, katalah Mak Minah Tom Yam. Jadi di mana kita sarapan pagi hari-hari, di mana kita makan tengah hari, di mana kita minum petang, kita beli goreng pisang, kita beli ikan, kita beli ayam, kita gunting rambut, kita pergi workshop. Jadi kita offer peniaga-peniaga ni untuk jadi kita punya merchant, elankan bisnes mereka dalam kita punya apps. Kita promotekan kedai mereka. Contoh Mak Minah Tom Yam, dia offer 6.5%. 6.5% ni jadi termasuk 6.5% ni termasuk 1.5% payment gateway punya charges. Ini Mobility One punya charges lah. So baki tinggal 5%. Jadi 5% inilah yang akan kita agih-agihkan dalam kita punya komuniti. Jadi kalau anda nak bagi, kalau anda merchant, anda nak bagi 10% contohnya, anda nak bagi 10% di sini, jadi anda kena offer 11.5%, kerana ini termasuk 1.5% payment gateway. Now, contoh, katalah saya pergi makan dekat restoran Mak Minah Tom Yam. Jadi saya makan kat Mak Minah Tom Yam. Jadi bila dah makan, bil keluar RM100. Jadi saya nak buat pembayaran. Jadi pertama sekali saya kena check dekat saya punya apps. Dekat 1 sen punya app, saya ada cukup wallet RM100 saya nak bayar. Kalau tak cukup, saya boleh top up daripada bank, daripada transfer daripada online banking, ataupun saya boleh transfer dengan kawan-kawan yang ada wallet, boleh bagi dia cash dan tukar wallet peer to peer, P2P. So saya scan setiap merchant yang berdaftar dengan 1 sen, dia ada dia punya QR code lah. Jadi apa yang perlu saya buat, saya scan dia punya QR code, saya masukkan duit RM100 dan saya masuk saya punya PIN number, wallet saya kena potong RM100. Jadi Mak Minah tak terima RM100 pasal dia bagi 6.5% diskaun tadi kan untuk advertisement fee. Jadi Mak Minah cuma terima baki dia. So baki dia RM93.50. Jadi daripada RM100 saya buat bayaran, Mak Minah terima RM93.50 pasal dia offer 6.5%. Jadi 1.5% daripada RM100 ni iaitu RM1.50. RM1.50 pergi kepada payment gateway punya charges lah. So baki tinggal 5% iaitu RM5. Duit RM5 inilah yang akan kita agihkan oleh sistem kepada kita punya pengguna, business partner dan juga 1 sen. 50% daripada duit RM5 ni akan diagihkan kepada pengguna punya pool. Jadi RM2.50 lah. Manakala 20% daripada RM5 ni akan diagihkan kepada business partner punya pool. Business partner ni ialah mereka-mereka yang memperkenalkan merchant-merchant yang tadi untuk mengiklankan perniagaan mereka di dalam aplikasi kita. Jadi siapa pun di kalangan ahli kita boleh kenalkan merchant-merchant. Kemudian 30% daripada RM5 ni iaitu RM1.50, ini akan pergi kepada 1 sen untuk kita punya overhead lah. So daripada RM2.50 ni tadi, RM2.50 yang pergi kepada pengguna tadi, duit ni akan dipecahkan lagi. Sistem akan pecahkan lagi, yang mana 10% daripada RM5 ni akan pergi kepada pembeli sebagai cashback. Jadi saya membayar Mak Minah RM100 kan. Jadi semasa saya bayar, saya scan, dia akan pantul balik real time masuk dalam wallet saya balik 50 sen. Jadi 10% daripada RM5 ni, so 50 sen akan masuk balik dalam wallet saya, dan wallet ni, duit ni terus boleh digunakan tuan-tuan, bukan point tukar kotak tisu ke, tukar air mineral, tak. Ini terus boleh dipakai, boleh dibuat pembayaran. Manakala siapa yang kenalkan saya, orang yang memperkenalkan saya apps ni kan, jasa dia tetap dikenang tuan-tuan dan puan. Jadi dia akan dapat royalty 5% daripada RM5 tu, iaitu 25 sen akan kredit masuk dalam wallet dia real time. Walaupun saya makan di Kota Baru, dia duduk di Johor Bahru, jadi sistem akan trace
real time akan masuk dalam wallet dan begitu juga daripada yang memperkenalkan saya tadi, generasi ke atas yang memperkenalkan, jadi 10 level akan jasa mereka tetap dikenang real time jadi dapat 5%, 5%, 5%, 5% sampai 2% lah. Jadi total semua sekali ni tuan-tuan jadi total semua sekali 48%. Syarikat bagi 50%, ada baki 2% masuk kita punya charity fund, tabung kebajikan kita lah. Jadi kita ada dana untuk kebajikan, untuk kita buat kebajikan kepada ahli kita ataupun kepada mana-mana pertubuhan yang memerlukan dari masa ke semasa. Jadi itu duit RM2.5 allocation untuk pengguna, selesai, diagihkan real time. Mari kita lihat pula yang 20% ni, yang business partner. Siapa yang memperkenalkan merchant tadi? Okey, orang yang memperkenalkan merchant tadi mudah je tuan Jadi kita gunakan aplikasi kita, okey, kita lihat dekat column merchant tu, introduce new merchant. So ada borang jadi kita daftarkan dekat situ. Jadi bila kita submit kan, jadi kita dah jadi introducer. Selaku introducer kan, siapa saja yang pergi makan, contohnya macam Mak Minah punya Tom Yum ni lah, siapa saja yang pergi kat Mak Minah Tom Yum yang buat pembayaran menggunakan aplikasi 1 sen, anda akan dapat royalty 5% daripada nilai RM5 ni, iaitu 25 sen akan masuk dalam wallet anda real time tuan-tuan Tak kira siapa pun, yang penting dia bayar menggunakan aplikasi 1 sen, anda akan dapat royalty. Menarik tuan-tuan Jadi cuba bayangkan kita kenalkan kedai makan, kita kenalkan kedai tayar, kita kenalkan mana lah. Jadi seolah-olah kita ada share dalam kedai tu. Walaupun kita tak pegang spana, tak pegang sudu, tak mop lantai, jadi kita akan enjoy royalty setiap kali pembayaran dilakukan. Sampai bila tuan-tuan kita dapat ni? Selagi perniagaan tu berjalan. Apa jadi kalau Mak Minah meninggal? Kalau keluarga dia sambung pembayaran masih lagi menggunakan QR code tu, selagi QR code tu digunakan, selagi itulah pembayaran dibuat, anda akan dapat royalty. Okey. Seterusnya ialah konsultan. Konsultan ni di kalangan ahli kita yang berminat nak jadi konsultan, mereka kena masuk satu kursus yang mana dia ni yang akan servis merchant-merchant tadi. Kalau di Johor Bahru, kalau merchant tu di Johor Bahru, mana konsultan di Johor Bahru yang akan servis merchant tu lah. Kalau di Penang, di Penang lah. Jadi dia ni akan bagi servis merchant tu, dia akan ajar merchant tu macam mana nak log in dekat dia punya back office, macam mana nak tengok dia punya sale, macam mana nak transfer wallet ke bank. Jadi apa-apa masalah di tempat kan, jadi konsultan yang akan servis. Jadi kalau anda sendiri introducer, anda sendiri konsultan, anda boleh dapat 10%. Dan seterusnya ialah koordinator. Koordinator ni di kalangan ahli kita yang berminat nak jadi koordinator ni, satu parlimen hanya ada satu je koordinator yang kita lantik. Jadi kalau siapa yang berminat jadi koordinator, yang mana selaku koordinator ni dia akan coordinate konsultan-konsultan, merchant-merchant dan juga introducer dan juga ahli-ahli kita di lapangan, di kawasan parlimen dia. Jadi dia kena buka satu center, yang mana rumah kedai lah, tingkat bawah ataupun tingkat atas, dan dia conduct training di sana dan dia monitor semua konsultan dan merchant di sana. So dia dapat royalty, 5% daripada nilai duit RM5 ni, 5%, setiap mana-mana merchant yang dalam kawasan parlimen dia lah. Setiap kali pembayaran lakukan, dia dapat 5%. Dan selaku koordinator juga, dia ada training center, dia juga akan bina dia punya community dia sendiri. So apabila community dia berbelanja di mana-mana merchant di seluruh negara, bukan di parlimen dia je, dia akan dapat lagi tambahan 5%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali pembayaran dilakukan, inilah yang akan berlaku real time. So mari kita buat simulasi sikit tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita semua adalah pengguna. Kita semua adalah pengguna. Suka tak suka, ujung tahun ni kita mula dah kena implementasi ke arah cashless. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita kempen dengan ahli keluarga kita. Contohnya kita kempen dengan 5 orang ahli keluarga kita lah. Kita terangkan dia apa itu 1 sen, apa itu cashless, kenapa kena guna 1 sen, kenapa kena pergi cashless. Jadi katalah 5 orang di kalangan rapat kita tadi, dia pun bersetuju lah, dia bergabung dengan kita, dia pun download app 1 sen ni, dia pun pergi test lah, pergi makan kat restoran Mak Minah tadi kan. Dia makan, kita betul dapat 10 sen. Kan? Jadi seeing is believing kan. 5 orang tadi kempen juga dengan 5 orang.
Jadi contohlah, contoh kata kempen kita bina kita punya cashless society kita sendiri Jadi 5 kena kempen dengan 5 ada 25 orang. 25 orang ni contoh buat pembayaran juga, so kita dapat juga 10 sen, dapat RM2.5. So sistem akan trace sampai 10 generasi tuan-tuan dan puan. Oh lumayan sekali sampai 10 generasi. Kita bina kita punya own cashless society kita sendiri. Jadi di sini tuan-tuan dan puan saya ingin tarik perhatian tuan-tuan dan puan So kalau kita lihat cashless platform provider yang ada sekarang ni, mereka terpaksa membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk bina mereka punya cashless society mereka. Contohnya kerajaan pun baru-baru ni belanjakan 450 juta ringgit nak cashlesskan 15 juta rakyat Malaysia. Tapi hari ni anda nak bina anda punya own cashless society, berapa anda nak perlu bayar? Tapi menariknya dengan 1 sen tuan-tuan dan puan tuan-tuan tak perlu bayar, tapi tuan-tuan dibayar. Menarik. Kalau kita bina kita punya cashless community seperti ini, okey, dengan duit seposen-seposen je nak test sistem saja, kita boleh jana pendapatan hampir setengah juta tuan-tuan dan puan. Jadi daripada perbelanjaan harian, perbelanjaan harian kita yang kita terpaksa belanja, suka tak suka, belanja keperluan harian kita, belanja angus kita, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, cuci kereta apa semua kan. Daripada perbelanjaan ni saja kan kita boleh jana pendapatan yang lumayan jadi kita tak ada jual apa barang pun, kita teruskan kehidupan macam biasa, cuma kita peka dan kita prihatin tentang perkembangan teknologi dan kita pandai memilih platform yang betul. Ini atas kertas tuan-tuan atas kertas, atas layar 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 kan. Matematik tak pernah bohong. Selalu yang bohong ni kita lah kan. Cakap 5 bawa 3 kan. Okey, jadi macam mana kita nak jadikan ni satu realiti? Nak jadikan figure-figure ni satu realiti, ia memerlukan ciri-ciri keusahawanan jadi makanya hari ni kan, jadi kita sebenarnya menawarkan kepada orang ramai bagaimana kita boleh jadi usahawan digital, yang mana kalau kita nak jadikan realiti kita kena ada kesedaran tuan-tuan dan puan. Kesedaran maksud saya tadi kita kena peka tentang keadaan ekonomi sekarang ni, ke mana hala tuju ekonomi dunia negara kan, tentang cashless ni dan kemudian kita kena ada ilmu dan kemahiran macam mana nak gunakan apps ni nak gunakan maximize usage apps ni lah. Pasal banyak dia punya feature-features yang kita kena pelajari dalam apps sendiri, dia bukan macam app biasa. Kemudian kita kena ada faktor motivasi. Of course apa yang memotivasi kita tak lain tak bukan adalah ringgit lah. Jadi kalau dia boleh menawarkan kita satu sumber pendapatan alternatif yang lumayan dan berkekalan, why not lah. Okey. Dan seterusnya kita kena ada platform. Jadi apa yang kami tawarkan sini platform, jadi kita dah ada kita punya apps dah siap dah, di backup oleh 2 public listed company, ada lesen daripada bank negara jadi semua kita dah siapkan. So jadi untuk package usahawan digital ni kami tawarkan hanya RM190 sahaja tuan-tuan RM190 saja untuk satu package usahawan digital bersama dengan 1 sen. Okey. So pecahan duit ni tuan-tuan 190 ni pecahan dia RM10 adalah untuk kita beli SIM card one call tadi. Kenapa kita kena pakai SIM card one call? Kerana untuk activate kita punya apps 1 sen kita kena gunakan one call punya SIM card. Pakai SIM card lain tak boleh activate tuan-tuan Okey, dan baki 180 lagi adalah untuk kita punya platform usahawan dan juga untuk training ada 3 modul kita kena attend. Jadi modul ni yang pertama, sesi yang saya terang ni adalah modul yang pertama. Modul yang kedua ialah kita belajar tentang aplikasi ni, macam mana kita nak gunakan aplikasi ni semaksimal mungkin. Jadi dalam kita menjalankan kita punya usahawan digital. Dan modul yang ketiga ini adalah modul kita latih tentang bagaimana kita bina kita punya cashless community kita, bagaimana kita bina kita database. Jadi 3 modul penting yang perlu dihadiri oleh usahawan-usahawan digital kita. Nah, bagi mereka-mereka yang ingin lebih jauh dengan syarikat atau lebih serius dengan syarikat, mereka boleh ambil modul yang keempat. Modul yang keempat ni untuk jadi konsultan. Konsultan ni untuk servis merchant-merchant di lapangan. Jadi mereka kena masuk satu kursus lain, RM50 setengah hari. Jadi mereka ni nanti akan diberi mandat untuk servis merchant-merchant di lapangan, kerana mereka juga ada ganjaran yang lumayan apabila mereka servis merchant-merchant tadi. So misi kami di 1 sen tuan-tuan dan puan ialah kita nak melahirkan 1 juta usahawan digital menjelang akhir 2020. Bukan tuan 1 juta dalam keadaan ekonomi sekarang ni, kita nak lahirkan 1 juta usahawan digital. Mustahil tak mustahil, sama-sama kita fikirkan. Suka tak suka, ujung tahun ni
dianggarkan antara 15 juta ke 20 juta rakyat Malaysia akan pergi cashless. Jadi kita cuma nak tap 1 juta market saja daripada yang ramai-ramai itu tadi. Dan seterusnya kita nak menjadikan cashless society yang dibentuk ni ada kuasa membeli yang besar, tuan-tuan. Jadi kita nak kita punya usahawan-usahawan kita, okey, jangan usik duit gaji mereka, jangan usik duit simpanan mereka. Kita hanya daripada duit aktiviti kempen ni memadai untuk mereka berbelanja untuk keperluan harian mereka. Jadi seterusnya kita nak membudayakan masyarakat Malaysia membuat pembayaran secara cashless. Ini kita nak mempercepatkan lagi Malaysia pergi ke arah cashless. Jadi dengan kita punya aplikasi, dengan kita punya faktor motivasi tadi, so dia akan mendorong lebih ramai masyarakat menggunakan pembayaran secara cashless. Dan seterusnya kita nak menerapkan budaya strategi gelombang biru dalam kehidupan seharian kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okey, teknologi berkembang begitu pesat. So jadi dengan teknologi ni, kalau kita pandai memanfaatkan teknologi ni, okey, sebenarnya kita boleh dapat satu sumber pendapatan yang kita tak pernah terfikir sebelum ni, tuan-tuan. Jadi kita ambil contoh Grab, mereka tak ada taksi pun, kan. Jadi sedia Grab semua habis, tuan-tuan. Trivago tak ada hotel pun, macam mana dia kontrol market hotel-hotel satu dunia. Okey, contohnya lagi Map, mereka tak ada bank, kan. Mereka tak ada bank, tapi apabila kita buat urusan bank, transaksi bank semua, okey, semua melalui mereka. So jadi ini strategi gelombang biru. Kita tak perlu bersaing, tapi kita perlu kreatif, tuan-tuan. Okey, so bagaimana kita nak bermula? Untuk bermula dalam kempen Go Cashless with 1 Cent ni, pertama sekali kita bermula sebagai ahli kempen. Ahli kempen ni modal nak mulakan serendah RM10 je, tuan-tuan. Siapa pun boleh, student-student pun boleh, anak-anak kita pun boleh. RM10 saja kita dah boleh mulakan kita punya kempen sebagai ahli. Jadi RM10 ni kita beli SIM card One Call. Kenapa kita kena ada SIM card? Kerana untuk activate kita punya app, kita kena ada SIM card. Okey. Seterusnya kita package yang kedua ialah package usahawan digital. Jadi bila kita dah jadi ahli, kita upgrade diri kita jadi usahawan dan kita masuk 3 bengkel tadilah, dan kita dapat platform untuk jadi usahawan. Jadi ada 2 package. Satu RM10 sebagai ahli, kedua RM190 sebagai usahawan. Dia tak ada package RM3,000 ke RM5,000, tak ada, tuan. Cuma